Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa nusalli wa nusallim ala khairil anam sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, pada pagi hari Jumaat yang penuh barakah ini kita telah dapat diberikan kesempatan dan peluang untuk kembali hidup di atas muka bumi ini, dan peluang bermakna mengumpulkan pelaburan-pelaburan di akhirat nanti, bekalan-bekalan kita di akhirat nanti. So sangat-sangat bersyukurnya kita, Allah bagikan kesihatan, kita bangun boleh nampak kan, boleh berjalan lagi, ada tenaga lagi, ada kekuatan lagi. Jadi subhanallah, ini merupakan satu nikmat yang memang tidak boleh dibandingkan lah. Dan antara nikmat-nikmat lain yang memang kita rasa patut bersyukur sentiasa adalah dengan nikmat iman serta nikmat Islam. Ini jadi nikmat iman dengan nikmat Islam inilah rasa sempurnanya hidup kita ni ya. Rasa macam best sangat kehidupan kita ini sebab kita ada tujuan dalam kehidupan kita dan kita pun ada peraturan ya. Jadi subhanallah, alhamdulillah, terima kasih kerana bersama-sama dengan kami pada pagi ini, sahabat-sahabat yang dimuliakan, warga Maya. Jadi jangan lupa like kita punya page Dewan Dakwah Majlis Dakwah Negara. Begitu juga kita ada bersiaran di YouTube tuan-puan, minta tolong subscribe. Dan juga kita membuka laluan pada pagi Jumaat yang penuh barakah ini untuk tabung sedekah. Jadi untuk sesiapa yang mau infakkanlah kalian, berinfaklah untuk kerja-kerja dan juga tugas-tugas dakwah yang dikelolakan oleh Majlis Dewan Dakwah Majlis Dakwah Negara, insya-Allah. Baik, kita nak sambung perbincangan dan perbicaraan kita berkenaan dengan sifat-sifat mazmumah, iaitu sifat-sifat yang terkeji. Jadi sifat mazmumah adalah sifat-sifat yang terkeji yang lepas kita ada bicarakan tentang 4 hari Jumaat yang lepas ya. Jadi 4 perkara yang kita sebut adalah berbohong, kemudian kita sebut tentang malas ya. Kemudian yang ketiga adalah dengki, kemudian yang keempat mengumpat ya. Okey, jadi kali ini kita nak sambung pula apa yang disebut oleh Imam Al-Ghazali ya di dalam kitabnya Al-Arba'in fi Usuluddin ya. Jadi di sini dia membentangkan 10 sifat-sifat mazmumah seorang muslim yang sedikit tu kita dah sentuh yang pada minggu lepas. Jadi minggu ni kita bincang pula mana-mana yang tidak disentuh. Jadi mudah-mudahan kita boleh bila kita dengar sifat-sifat mazmumah ini, kita boleh bersihkan diri kita lah. Dan kadang-kadang kita nak bersihkan diri kita nak bersihkan diri daripada apa? Sebab kita tak tahu apa masalah kita ni. Jadi kalau sebahagian yang tahu tu masalah kita banyak dosa insya-Allah. Tapi dosa yang mana tuan-puan? Dosa mana yang sebenarnya menjadi kudis kepada jiwa kita, kepada rohani kita, sehingga boleh mencacatkan akhlak kita dan juga hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah dia imam yang terulung atau ulama terulung Imam Al-Ghazali. Dia menggariskan ciri-ciri yang patut kita buang, kita bersihkan daripada hati kita semua ini ya. Okey, so adakah kalian semua bersedia? Dah like, dah share tadi? Okey, bagi pagi lagi dah bersedekah dengan share, masya-Allah. Okey, jadi yang pertama kita sambung, okey, adalah dia yang dipanggil sebagai syarrut ta'am. Syarrut ta'am, ya, syar ni maksudnya buruk ya. Ta'am ni makan. Jadi bila kita sambung syarrut ta'am, bererti buruk makan ya. Buruk makan merupakan salah satu daripada sifat-sifat mazmumah. Tuan-tuan puan-puan, buruk makan ini dia pertama sekali kita tengok perangai pun dah hodoh dah. Dia tengok mengintai-intai makanan aja kan. Lepas tengok semua lazat orang punya makanan pun dia nak. Jadi itu buruk makan. Memang buruk perangai dia lah makan. Jadi dia punya penampilan saja pun kelibat dia pun dah tak elok dah. Sebab nampak makan ya. Jadi memanglah kita ni kena bezakan. Kita bukan hidup untuk makan. Kita makan untuk hidup. Jadi bila ada prinsip yang berbeza, makan untuk hidup, maka Allah sediakan kita etika dan akhlaknya. Dan masya-Allah, agama Islam ni sangat-sangat indah. Sampai makan pun ada tata cara.
ada etikanya. Ya, rasanya kita dah bincang ni, ada beberapa ustaz bincang berkenaan dengan adab makan. Ya. Kemudian bincang apa lagi? Sunnah makan. Masya Allah. Sunnah makan ni pun kan jilat jari. Subhanallah. Kita kadang-kadang buat, kadang-kadang tak. Yang popular kan siapa tuan buat? Yang popular kan tu kan finger licking good. KFC. Ya Allah, KFC. Dia popular kan, baru kita ikut. Tapi bukan ikut sunnah Nabi, ikut sunnah KFC lah pula kan. Tu jaga tu. Subhanallah. Jadi pertama syarut ta'am, maksudnya buruk makan, dan bila buruk makan ini dia sangat berkait rapat dengan keinginan dan kehendak nafsu. Jadi nafsu kita ini dia mempunyai sifat dan perangai tuan-puan. Sebab kita boleh sebut sifat-sifat madmumah, dia adalah sesuatu yang berkaitan dengan nafsu amarah kita. Jadi sifat nafsu ini sama ada dia baik, nafsu yang baik, nafsu mutmainnah, ataupun nafsu yang tidak baik, nafsu amarah. Dia perangai dia sama je. Apakah dia? Satu benda yang sangat ketara, iaitulah bila dia diberi, dia makin lapar. Dia diberi, dia nak lagi. Jadi dia ada unsur-unsur ketagihan di situ. So kenapa saya katakan kalau baik pun dia nak lagi, kalau dia jahat pun dia nak lagi. Kalau jahat tu kita tahulah kan, ketagihan. Tapi kalau yang baik, ya tuan-puan, kalau yang baik, yang biasa mengikut kuliah-kuliah, yang biasa mengikut halaqah-halaqah ilmu, program-program ilmu, kalau buka Facebook, dia pergi ke mana-mana channel yang ada ilmu, dia akan jadi ketagih tuan-puan. Asal buka Facebook aja, teringat ilmu, majlis ilmu, majlis ilmu, majlis ilmu, Masya Allah. Dan kemudian dia menjadi pencinta ilmu. Selepas dia jadi pencinta ilmu, dia menjadi pemburu-pemburu ilmu. Macam siapa? Macam tuan-tuan puan-puan lah. Masya Allah, kan tak kisahlah berapa ramai yang ada kan. Jadi dia tetap akan ikut juga ilmu-ilmu itu. Jadi ini adalah sesuatu nikmat sebenarnya bagi orang yang mempunyai nafsu yang telah dididik. Ya, sebab dia tetap nak yang tu memang perangai nafsu lah tu. Kan ada ilmu sikit rasa macam nak lagi, nak lagi, nak lagi. Begitu juga apabila seseorang sudah merasai kelazatan solatnya, kelazatan tahajudnya, kelazatan membaca ayat-ayat Al-Quran, dia akan tertarik sentiasa. Dia akan terikut sentiasa. Itu sifat nafsu. Maka bila buruk makan ini pun macam tu tuan-puan. Jadi sebab dia datang daripada nafsu tu tadi. Jadi bila nampak yang makan tu nak lagi, nak lagi, nak lagi, dan dengan kelujuhnya, dengan tak ingat pula hak orang lain dan sebagainya. Dan dia takut kalau nanti besok makanan dah tak ada. Jadi dia simpan, dia buat storing lah dan sebagainya sampai storing busuk kan, ataupun membazir. Dia makan ambil banyak dekat pinggan tu. Kalau kita tengok waktu kenduri-kenduri tuan-tuan duduk dekat satu sudut tu kan, pandang aja, Masya Allah, tu kena banyak istighfar. Subhanallah. Saya ni bukan sebab pergi ke kenduri duduk, sebab saya dulu, saya ni anak kedai kopi tuan-puan. Ayah dan ibu saya dia buka kedai kopi. Ayah saya bekas askar, ayah saya bukan Datuk Dusuki, bukan. Dan ayah saya juga bukan Ustaz Dusuki Rani Nehiho. Okey. Saya anak kedai kopi. Jadi memang ada restoran, tahulah sikit-sikit tebar roti canai, buat nasi lemak. Pagi ni buat nasi lemak, Alhamdulillah dah siap dapur, tinggal makan je. Lepas tu buatlah mi goreng ke apa ke. Itu memang biasalah nasi impit, lontong. Dulu-dululah kan. Dan kemudian tuan-puan, kita ni, saya ni jaga cashier tempat duit tu. Jaga tempat duit ni. Orang datang, pelanggan-pelanggan datang. Ini nak cerita ni, bukan nak mengumpat ya, tapi saya nak sebut perangai dan sifat-sifat manusia yang saya lihat. Subhanallah. Ada yang apa tuan-puan? Datang terus pergi ke tempat buffet tu kan, tempat kita dah hidang makanan tu. Dia ambil apa? Dia ambil lauk-lauk dulu tuan-puan. Ambil lauk semua. Lepas dah ambil lauk semua yang dia suka hati, kemudian dia pergi bubuh nasi. Jadi lauk tu semua terpendam dan terbenam bawah nasi. Kita ni duk nak mengira ni macam mana, takkan nak pergi korek pula nasi tu semua kan, nak pergi buka nasi tu, nak tengok lauk tu kan. Ya Allah, tinggal tengoklah terjuntai. Oh okey, terjuntai sotong ni. Lepas tu ada ayam goreng keluar sikit, adalah sayur keluar sikit. Jadi yang itulah berkat daripada tu lah. Selebihnya saya cakap ayah saya, ya saya minta maaf kalau saya tak boleh nak kira dengan betul. Saya kata sebab dia buat macam ni, buat macam ni. Ayah saya ketawa je. Jadi ayah saya kata tak apa. Kita mana yang ada, kita kira
yang tak ada, yang tak dapat kita kira tu, kita awal-awal siap-siap sedekahkan. Jadi Masya Allah, cuma itulah tuan-puan, kalau kita perasan perangai kita tu macam tu, jadi kita khawatir ada sedikit-sedikit sifat mazmumah. Dan kita yang dah tahu, dah belajar benda ni, dan dengan keluarga kita, ahli keluarga kita, ingatkan. Dan kalau kita nampak orang macam tu, cepat-cepat doakan. Jangan cepat-cepat menghukum tu mazmumah. Itu pun kita sedang diuji tu. Masya Allah. Jadi kalau nampak macam tu, cepat-cepat doakan. Ya Allah, ampunkan dia ya Allah. Berikanlah dia kemudahan, kemampuan ya Allah untuk melawan syarrut ta'am, sifat mazmumahnya. Kalau seandainya itu adalah sifat mazmumah, ya Allah jauhkanlah aku daripada buruk sangka. Begitu. Kalau boleh tegur, apa salahnya? Tapi janganlah pula nanti jadi gaduh lah pula kan. Pandailah tegur. Ni kena orang kena kebat tinggi ataupun kaedah dan skill tegur yang tinggi, baru boleh sampai pada hati dia. Subhanallah. Itu adalah syarrut ta'am, tuan-puan. Dan saya nak baca dalam terjemahan daripada surah Al-A'raf ayat 31. Yang ini sangat berkait rapat dengan makanan, di mana firmanullah mafhumnya adalah makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Subhanallah. Jadi kita jangan berlebih-lebihan, jangan kita sampai membazir-bazir tuan-puan. Dan subhanallah, bila kita sebut pasal makan ini memang ada tata caranya. Bila kita makan tu macam mana kita nak bagi supaya kita tidak kelojo, kita tidak nampak buruk sangat makan. Satu hidangan itu boleh dikongsi dua tuan-puan. Dia ada sebahagian riwayat begini. Satu hidangan sebenarnya untuk 2 orang. 2 hidangan untuk 3 orang. 3 hidangan untuk 4 orang. Dia jadi tambah seorang. Satu lagi riwayat ataupun pandangan para ulama, satu hidangan itu untuk 2 orang. Jadi 2 hidangan untuk 4 orang. 3 hidangan untuk 6 orang. Jadi dia macam darab 2. Okey, subhanallah. Sebab apa? Sebab perut kita ini, dia perlu dibahagikan kepada 3 bahagian. 1/3 untuk makanan, 1/3 untuk air, 1/3 untuk udara. Begitu ya. Jadi kita ni kadang-kadang Masya Allah, adalah sebahagian tu kata, wah dah sendawa dah tu. Bila dah sendawa dah, ini ada peluang lagi, dia kata ruang kosong lagi, boleh masuk makanan lagi. Masya Allah. Bila dia dah ada letak mindset macam tu, itu yang jadi penuh sentiasa. Perut dia ke mana-mana kan, jadi buruk makanlah pula. Subhanallah. Okey, yang kedua tuan-puan. Okey, mari kita lihat. Dan buruk makan ini sangat ditakuti kerana apa? Kerana dia boleh mematikan hati. Allahu Akbar. Tapi memang betul tuan-puan. Masuk kedua tak masuk-masuk lagi. Cerita pasal makan lagi. Sebab apa tuan-puan? Sebab perut ni kalau kita tengok dari sudut organ dia kan, cuba buka lah kita punya bahagian organ dalam kita tu, yang bahagian tengah badan, tubuh badan kita ni. Alah, pergi ke tengok ni je. Tengok replika dekat sains, makmal sains tu kan. Kan dia ada dia punya chart tu. Jadi kita boleh tengok. Rupa-rupanya bahagian perut kita dia terletak dekat dengan organ hati kita. Organ perut dengan organ hati side by side. Masya Allah. So kalaulah dia secara fizikalnya itu bergandingan, agak-agaknya secara spiritual tu macam mana? Kan? Itu dipanggil biological connection. Dia punya communication, aura dia side by side. Sini perut, atas dia hati. Atas perut kita tu adalah hati. Subhanallah. Jadi di sinilah maksudnya macam seolah-olah kita boleh kata apa yang kita makan, dia pun boleh terkait dengan hati kita. Kan? Sebab itulah para ulama' sangat berjaga-jaga dalam hal ini tuan-puan. Mereka lebih sanggup untuk berlapar, berpuasa sebab pada mereka kurang makan menyebabkan fikiran itu jadi lebih cerdas. Jadi kita rasa kalau kita kurang makan tak boleh nak fikir. Masya Allah. Itu bukan kurang makan, itu waktu lapar. Jadi kalau waktu lapar, kita memang tak boleh nak berfikir. So makanlah dulu. Cuma makan sedikit. Jangan sampai kenyang. Sebab bila dah sampai kenyang, sebab tuan-puan, dia akan mengantuk, akan tertidur, dia akan jadi malas kan. Lepas tu confirm dah tak ada kembalilah study tu, tak ada. Dia kembali ke mana? Ke katil dan bantal dia ya. Okey. Allahu Akbar. Baik, tuan-tuan puan-puan, seterusnya kita pergi kepada yang kedua. Yang kedua adalah yang ini yang sangat takut. Yang takut sebab terkena saya lah banyaknya tuan-puan. Apa dia?
syarrul kalam. Syarrul kalam, dia buruk percakapannya. Banyak kata-kata percakapan dia yang buruk ya. Jadi bila banyak bercakap, kadang-kadang kita ada tendensi tuan-puan, kita nak buat joke, kita nak buat orang gembira dekat kita, seronok dengan kita. Jadi kita akan mengungkap kata-kata bodoh ataupun kata-kata yang buruk ke dan sebagainya kan, sehingga kan kita boleh mencalarkan perasaan orang dan sebagainya. Jadi seseorang insan ini dia perlu bersihkan diri dia daripada syarrul kalam, iaitulah keinginan nafsu yang menguasai hati, nak bercakap banyak, nak berkata-kata dengan banyak, dan berkata-kata itu, perkataan itu yang boleh membawa kepada banyak salah pula kan. Dan bila banyak salah, banyak dosa, dan banyak dosa membawa ke neraka wal-iyazubillah ya. Jadi sebab tu kadang-kadang kalau para ulama ni tuan-puan, kita sangat takjub ya cara mereka mengawal lisan mereka. Jadi dia letakkan batu dalam mulut dia tuan-puan. Jadi sebelum dia kulung batu ya. Jadi sebelum dia bercakap tu, dia mesti kena keluarkan batu dulu tu. Jadi waktu batu itu ada dalam mulut dia, situlah dia berfikir, perlukah aku cakap benda ni? Kan, perlukah aku sebut benda ni? Ya, jadi dia kulung itu dengan niat supaya boleh mengawal. Sebab lidah ini sangat ringan kan? Jadi bila letak batu tu bagi berat sikit. Ini nak kata apa? Ikhtiar dan usaha para ulama ni. Sebab nak jauh daripada sifat-sifat mazmumah. Subhanallah ya. Jadi itu yang rasa kerdilnya diri kita kan, subhanallah, berbanding dengan para ulama. Kalau kita ni sedap sangat. Dan sekarang ini dia bukan main lisan lagi tuan-puan. Dia lintasan hati je cukup. Lepas lintasan hati dia terkeluar ke mana tuan-puan? Terkeluar terus pada kita punya wall. Wall dekat media sosial tu. Terus kita update kan. Jadi yang jari jemari inilah semua bertukar menjadi apa tuan-puan? Jadi lisan kita. Lisan kita asal dia satu. Sebab syarrul kalam ini, dia menjadi lisan 5. Tak 5 tambah lagi, tak cukup 5. Tambah lagi 5 ni 10. Tak pun ni ibu jari kita dud kan. Waliyazubillah, ya Allah. Jadi mudah-mudahan Allah ingatkan kita dan mudah-mudahan dengan sesi ini kita saling mengingatkan. Baik, kemudian tuan-puan apa dia? Ghadabun. Yang ketiga adalah ghadab, itulah marah ya. Jadi marah ini juga merupakan sifat yang tercela, iaitulah sifat-sifat mazmumah, dan marah itu sungguh dia datang daripada syaitan dan dia dicipta daripada api ya. Dan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Abu Daud, dinyatakan di sini sesungguhnya marah itu daripada syaitan dan dicipta daripada api. Hanya saja api itu dipadam dengan air. Maka apabila seseorang daripada kamu marah, maka hendaklah dia berwuduk. Ya, al-kamakal. Jadi di sini disebutkan, dinyatakan antara salah satu cara untuk kita kawal marah, kita banyaklah berwuduk. Kita simpan wuduk itu pun bagus tuan-puan. Ya. Jadi kita punya otak pemikiran kita sibuk dengan dalam keadaan masa aku dalam keadaan suci kan, dan kita tidak akan mudah-mudahnya marah. Kita akan tarik nafas dulu, jangan tarik muka dulu ya. Kalau marah, tarik nafas dulu, jangan tarik muka. Dan kita sudah tentu tak boleh nak buang marah, sebab marah ini adalah fitrah. Jadi bila kita baca marah ni, kenapa Allah ciptakan perasaan marah dalam diri kita ya? Kan. Rupa-rupanya tuan-puan, marah ini dia bersifat melindungi. Dia punya peranan, dia ada tanggungjawab dia. Dia ada peranan sebab Allah tak jadikan sesuatu itu sia-sia kan. Okey, jadi bila Allah ciptakan marah ini tujuannya adalah untuk melindungi kita. Contoh, kita marah kalau anak-anak kita keluar daripada rumah tak pakai tudung atau tak tutup aurat. Jadi itu adalah marah yang baik. Tapi sifatnya kenapa? Sebab kita nak melindungi anak-anak kita ini daripada api neraka. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Cuma dia ada perasaan, apa hal tak ni? Kan dia ada perasaan macam tu kan. Kenapa dia ni? Kita nampak anak kita, dia tak solat. Kita ada perasaan marah itu. Jadi perasaan marah itu adalah sangat-sangat baik kerana dia melindungi ahli keluarga kita daripada perkara-perkara yang tidak baik. Sebab tu orang-orang tua kata apa? Marahnya ibu bapa tanda sayang. Sebab apa? Bersifat melindungi.
Tetapi peranan dia hanya melindungi saja. Dia cuma nak spark saja ataupun dia munculkan saja perasaan bahawa sesuatu perlu dilakukan untuk kita bertindak melindungi. Marah dia tidak boleh melindungi. Dia cuma memunculkan perasaan bahawa sesuatu itu perlu dilindungi. Tapi marah tu dia hanya perasaan saja. Dan kitalah yang menentukan mana garis panduan ataupun batasan dia supaya marah itu dia tidak mengambil alih diri kita. Jadi dia mengambil alih diri kita, maka dia duk marah sajalah. Jadi yang rasa terlindung, rasa dijaga, rasa disayangi, dia hilang. Jadi jangan bagi marah itu mengambil tempat menyelesaikan masalah. Dia cuma pencetus saja. Kalau kita tidurlah tuan-puan, nak kejutkan kita tu adalah jam loceng kita. Ataupun telefon kita yang jadi jam loceng, ada dia punya buzzer, alarm dia. So itu dia pengejut dia. Tapi jam itu sendiri, dia tidak boleh tarik kita. Dia tak boleh bawa kita pergi bilik air. Tak ada. Dia cuma penggerak saja. Dia pencetus saja. Jadi sama juga dengan marah ini, dia menggerakkan kita, dia seolah-olah bagi kita satu insting. Yang ini tak betul. Yang ini tak betul. So kita kena kawal. Okey, itu cukup. Batas kamu marah sampai di situ saja. Dia tidak boleh ambil alih. Ya. Baik tuan-tuan dan puan-puan, kita cuba berusaha. Baik, kita bincang ni pasal khatab ni tentang bagaimana nak menyelesaikannya. Subhanallah, bukan kita nak membesar-besarkannya. Masya Allah, dah pukul 8 dah. Patut kita orang kata tu dah habis dah ni ya tuan-puan, dia sampai pukul 8 saja. Tapi saya nak share tuan-puan, tiada satu doa yang diajar oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kawal marah. Ada satu masa Ummul Mukminin kita, Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, dia marah. Dan kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang dan pegang hidung Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Dia pegang hidung tu dan kemudian pegang macam cuit lah kan. Jadi maksudnya situ adalah soft point, soft spot ya, bagi setiap insan dia ada soft spot. Ada yang cuit pipi dia lentur. Ada yang pegang bahu dia rasa macam okey, nak marah-marah tak jadi kan. Lepas tu pegang hidung dia, okey. So Sayyidatuna Aisyah dia macam tu. Alright, dan Nabi pegang hidungnya dan berkata, Ya Uwaish, kuli. Ya Uwaish maksudnya wahai kesayanganku Aisyah. Kuli maksudnya katakanlah. Marah tu, okey. Allahumma Rabbi Muhammad. Wahai Tuhan Nabi Muhammad. Wahai Tuhan kepada Nabi Muhammad SAW. Ighfirli dhambi. Ampunkanlah dosa-dosaku. Wa adhib ghaiza qalbi. Dan hilangkanlah panas hatiku. Wa ajirni min mudilatil fitani. Dan lindungilah aku daripada fitnah-fitnah yang menyesatkan. Okey, boleh tak kita baca sama-sama? Boleh ya? Allahumma, baik, Rabbi Muhammad, Ighfirli dhambi wa adhib ghaiza qalbi wa ajirni mim mudilatil fitani. Okey, ya Allah, Tuhan kepada Nabi Muhammad, ampunilah dosaku, hilangkanlah panas hatiku dan lindungilah aku dari fitnah-fitnah yang menyesatkan. InsyaAllah saya akan share ni dekat dalam Facebook Dewan Dakwah ya, Majlis Dakwah Negara Dewan Dakwah MDN. Saya akan share, saya minta Haris nanti kongsikan, saya share dalam WhatsApp nanti. Okey, jadi tuan-tuan puan-puan, itulah dia dua sifat mazmumah yang sempat kita bicarakan pada hari ini. Kalau ikutkan, kita ada 4 lagi ya, subhanallah, 4 lagi perbincangan. Tapi tak mengapa, saya kira saya perlu undur diri dulu. Sekian, saya mohon ampun dan maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teruskan berselawat.